Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Pengurusi Masjid, barisan rezeki masjid, tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pagi ini kita tengok lagi pada surah Al-Furqan, ayat yang ke-39. Wa kullan darabna lahul amsal wa kullan tabbarna tatbira. Saya akan baca dulu ayat 39 sampai ayat 42. Tuan-tuan, perempuan ikut kuat-kuat. Jumpa kan? Surah Al-Furqan ayat 39. Muka surat 363. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kullan darabna lahul amsal. Wa kullan tabbarna tatbira. وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا Sadaqallahul azim. Pada ayat yang ke-39 Allah Ta'ala berfirman, wa kullan darabna lahul amsal wa kullan tabbarna tatbira. Maksud dia, dan masing-masing telah kami berikan kepadanya contoh tauladan yang mendatangkan iktibar, dan masing-masing telah kami hancurkan sehancur-hancurnya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, wa kullan, terjemahan sebenar dia wa kullan, dan semua. Kullan ni semua. Yang tuan-tuan duk belajar kullu bid'atin dalalah. Kullu semua bid'ah. Kan? Kullu tu semua. Jadi Allah sebut dalam ayat ni wa kullan ni dia sama dengan kullu.
kan? Makna dia sama. Jadi semua ni siapa ni? Semua darabna lahul amsal, dan kami jadikan bagi masing-masing mereka amsal, perumpamaan. Jadi dalam tafsir kita Imam Sya'rawi dia bagi tahu bahawa kullan, semua tu dia terjemah masing-masing. Wa kullan masing-masing. Beza sikit lah. Jadi kalau tuan-tuan baca ayat ni ikut makna dia, tuan-tuan pun pening. Kan? Apa makna dia ni? Jadi nak ceritanya wakullan, semua sekali. Semua siapa ni? Rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah Ta'ala. Yang tu kalau tuan-tuan belajar bahasa Arab, dia wakullan, dia jadi lan tu. Ada alif, kaf, lam, alif, kan? Jadi alif tu dia nak cerita yang sebelum ni. Dia nak cerita semua yang sebelum ni. Siapa dia? Nabi-nabi. Sebab kita duk cerita wa Adam wa Samud, ayat sebelum tu. Wa Adam wa Samud. Jadi bila dia sebut wa kullan, maknanya semua yang disebut tu. Itu maksud dia sebenarnya. Ini bila belajar bahasa Arab kita faham. Tapi kalau tak belajar bahasa Arab, dia tak berapa nak sampai lah, kan? Cuma saya bagi supaya tuan-tuan mudah faham. Kita melencong sikit daripada terjemahan dia, kan? Wa kullan darabna, semua nabi-nabi, rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah Ta'ala tu, Allah bagi perumpamaan. Darabna lahul amsal. Amsal ni contoh-contoh. Allah bagi contoh-contoh. Kata Imam Sya'rawi, semua Nabi dan Rasul yang diutuskan oleh Allah Ta'ala, Allah bagi contoh sebelumnya. Yang tu dia kata, wa kullan ni semua yang terdahulu. Semua umat yang terdahulu. Bila datang Nabi Nuh bagi tahu umat sebelumnya telah dimusnahkan oleh Allah Ta'ala, kan? Datang Nabi Soleh, diceritakan apa yang berlaku pada zaman Nabi Nuh. Jadi Allah Ta'ala, ini kebijaksanaan Allah Ta'ala, Allah bagi ayat ni kepada para rasul, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bagi tahu semua nabi-nabi sebelum ni kami bagi contoh-contoh kepada kamu, kepada engkau. Wa kullan, dan semua contoh-contoh yang kami bagi tahu tu, tabbarna tatbira, apa? Kami binasakan dengan sehancur-hancurnya. Tengok, wa adan, tu contoh dia tu. Wa adam wa samuda wa ashabar rasi, semua tu Allah hancurkan semua sekali, tuan-tuan. Allahu akbar. Kaum Ad, kaum Samud, kan? Dan ashabur ras, wa qurunan, dan beberapa kaum yang lain. Banyak lagi yang Allah musnahkan, tapi Allah tak cerita semua sekali. Cukup Allah cerita beberapa kaum untuk jadi pengajaran, pengiktibaran. Jadi kena ingat, kita jangan termasuk dalam kaum-kaum tersebut. Rasa jauh lah kaum Nabi Lut, kaum Nabi Nuh, jauh lah dengan kita. Itu orang zaman dulu tu, tak berlaku dah zaman sekarang. Tak, tuan-tuan. Bila Allah sebut dalam Quran, itu pengajaran kepada kita. Sebab dia berulang, sejarah berulang. Sejarah berulang, tuan-tuan. Allahu akbar. Hati-hati, kan? Lalu Allah sebut dalam ayat yang seterusnya, ayat 40, contoh. Allah bagi lagi contoh kaum yang dimusnahkan oleh Allah Ta'ala. Siapa dia? Walaqad atau alal qaryatil lati umtirat matarassau. Tengok makna dia.
mereka kaum walaqad atau mereka dan demi sesungguhnya dan demi sesungguhnya walaqad tu sesungguhnya mereka yang menentangmu atau ni dibawa datang ataupun ditimpa, atau dalam ayat ni maksud dia ditimpa alal qaryah, ke atas satu negeri. Qaryah, Qaryah bukan Qaryah kita tuan-tuan, bukan Qaryah ini Qaryah kampung sawah, Qaryah Bagan Pinang, itu kecil. Qaryah kita kecil. Qaryah yang Allah sebut ni negeri tuan-tuan. Ini negeri. Ya. Negeri mana ni? Umtirat, allati umtirat, yang dihujani, matarasau, dengan hujan yang terburuk. Dia terjemah apa? Dihujani dengan hujan yang sejelek-jeleknya. Hujan batu. Hujan batu tuan-tuan jangan ingat hujan batu macam tuan-tuan tengok dalam video tu kan, batu seketul-ketul turun macam tu. Batu ais tu kan keras tu. Itu pun dah hancur dah. Kena yang tu kereta habis lah kan. Binatang-binatang ternakan kalau kena yang tu mati lah. Kita pun kalau kena yang tu numbuk besar ni jatuh daripada langit mati juga kita tuan-tuan. Tapi yang berlaku matarasau ni makna dia hujan yang terburuk, hujan yang paling dahsyat. Apa benda? Iaitu batu-batu dari api neraka tuan-tuan. Hak kita duk tengok tu batu-batu yang sejuk kan. Air hujan yang turun berbentuk batu tu, itu sejuk. Hak ni panas tuan-tuan, api neraka kan, lebih teruk daripada kena bom kan tuan-tuan. Allahu akbar. Mana ni? Matarasau afalam yakunu yarawnaha. Siapa ni tuan-tuan? Qaryah yang dihujani dengan hujan yang cukup dahsyat ni adalah kaum Nabi Lut. Ini cerita kaum Nabi Lut. Masa dia diangkat, bumi dia diangkat nak dilambung ke langit tu, masa tengah-tengah angkat tu dihujani dengan hujan batu daripada api neraka tuan-tuan. Allahu akbar. Jadi Allah tanya, walaqad atau, nak suruh kita ingat balik. Walaqad atau alal qaryah, dan ingatlah sesungguhnya telah datang kepada ataupun telah ditimpa kepada qaryah yang dihujani dengan hujan yang buruk, hujan yang dahsyat, iaitu kaum Nabi Lut. Kemusnahan yang dahsyat tak pernah berlaku kepada kaum-kaum yang lain tuan-tuan. Tak pernah berlaku. Gambaran artis kepada kaum ni disebut oleh Imam Syarawi kaum Sodom. Kaum Sodom. Geng-geng liwat ni, dia tunjuk dalam video bagaimana hujan hujan batu panas api neraka tu macam meteor jatuh dekat hujan tuan-tuan, bukan sebiji dua batu, berjuta-juta batu sekali turun. Allahu akbar. Dahsyatnya keadaan kaum Nabi Lut. Apa terjadi pada kaum Nabi Lut ni adalah mereka yang mengamalkan amalan liwat. Laki sama laki, perempuan dengan perempuan. Lalu Allah musnahkan dengan kemusnahan yang dahsyat. Hari ni viral gereja yang terbakar kan. Gereja kat mana tak perasan dah, saya tak ingat dah. Boston. Terbakar pasal apa? Tengah akad nikah untuk golongan gay kan.
Akad nikah kena apa ni, datang peti kan, terbakar gereja, musnah, hancur. Bukan terbakar sikit-sikit, hancur gereja tu kan. Allah Akbar. Allah marah tuan-tuan. Tapi kita ni lah, LGBT sekarang sedang marah tuan-tuan, sedang mendapat sambutan. Allah marah. Kenapa kita nak main-main dengan kemarahan Allah Ta'ala ni? Kenapa kita nak mengalu-ngalukan orang manusia yang dilaknat oleh Allah Ta'ala ni? Allah sebut ni, ya Allah kan, matarasau. Kita nak ke hujan ni? Kita nak ke hujan batu daripada api neraka menimpa kita? Ini pengajaran tuan-tuan. Tapi sekarang lambang pelangi itu semakin menjadi-jadilah kan, bendera pelangi itu kan. Allahu Akbar. Dahsyat betul. Ada orang marah, dia kata kalau kau tak suka pelangi, kau jangan beli Mercedes kan, sebab Mercedes tu dia sokong pelangi kan. Itu masalah lain kan. Banyaklah cerita tuan-tuan, nak cerita bab tu kan. Kenapa Mercedes terpaksa sokong, kenapa Mercedes sokong pelangi, kenapa syarikat-syarikat besar dunia sokong pelangi. Siapa? Dia ada agenda tuan-tuan, dia ada agenda. Itu bukan satu benda yang kecil, satu benda yang telah dirancang. Dia ada main dia, ada ketua dia. Perancangan peringkat dunia tuan-tuan. Nak hidupkan benda yang dilarang oleh Allah Ta'ala supaya manusia sesat, manusia hidup dalam keadaan huru-hara. Dia nak macam tu. Istilah sekarang bebas, liberal, bebas tuan-tuan. Liberal pun menjadi-jadi. Nak bebas dari sudut hubungan kekeluargaan, suami isteri bebas. Kau nak pergi mana, kau nak buat apa, suami nak buat apa, isteri nak buat apa, isteri nak main dengan laki lain, dengan perempuan lain, sama perempuan, sama laki kan, lantak bebas. Itu liberal tuan-tuan. Liberal ni kalau siapa-siapa pergi multaqa Negeri Sembilan, Guru Takmir, multaqa Guru Takmir Negeri Sembilan baru ni, minggu lepas, dia cerita pasal liberal panjang lebar tuan-tuan. Kerja liberal ni adalah untuk membebaskan manusia dari kongkongan ilmu wahyu. Dia nak Islam, tapi Islam yang bebas. Wahyu Al-Quran mesti ditafsirkan dengan tafsir ikut dia orang, ikut liberal. Bebas. Orang lelaki boleh jadi imam, kenapa orang perempuan tak boleh jadi imam? Bolehlah orang perempuan jadi imam kan. Imam bukan imam solat waktu biasa, imam solat Jumaat. Perempuan jadi khatib kan. Sembahyang, kenapa ni? Kenapa perempuan asing, laki asing? Ini diskriminasi. Tak bebas. Sembahyang saf mesti ada laki perempuan. Satu saf tu laki perempuan campur. Kan? Tu liberal tuan-tuan. Sebab dia tengok, dia kata apa ni, kita ada ikut tafsiran ulama-ulama tradisi ini mengongkong kita. Kita kena bebas keluar daripada tafsiran-tafsiran ulama ni. La ilaha illallah. Jadi manusia bengang, mana maksiat, mana yang bukan maksiat. Manusia dia keliru kan, bila dia cakap macam tu. Sedangkan pergaulan bebas antara lelaki dengan perempuan adalah dilarang. Itu satu maksiat. Yang tu dalam sembahyang diajar, Nabi ajar kita kan, orang perempuan kena duduk belakang, bukan orang perempuan duduk satu saf, supaya tidak berlaku percampuran bebas antara lelaki perempuan.
Bapa dekat geng ni dia perjuangkan sampai hari ni. Nak bebaskan daripada hukum, daripada cengkaman hukum ni. Halal apa ni? Haram apa? 5 hukum tu, wajib, sunat, harus, makruh, haram. Biar manusia boleh bebas daripada ni. Biar semua harus, semua jadi harus. Hak haram tu bertukar jadi harus. Itu kerja dia. Ini dia kata mendedah aurat ni adalah hak peribadi, kan? Kenapa kita nak wajibkan orang tutup aurat? Nak mengongkong orang. Jadi liberal datang membebaskan wanita-wanita kena dedah aurat. Laki-laki kena pakai seluar pendek, pakai seluar underwear je, kan? Boleh, tak ada masalah. Itu dia nak ajar kita macam tu. Allah, bahaya tuan-tuan, bahaya. Ni golongan-golongan ni semua ni asal daripada golongan ni, kan? Tengok sampai sekarang. Dulu gereja marah, dulu zaman-zaman dulu gereja marah kahwin laki dengan laki, tapi sekarang gereja terpaksa ikut dah, kan? Padri terpaksa mengahwinkan antara laki dengan laki. Ya Allah. Lepas tu bila timbul masalah AIDS, dia salahkan geng-geng dadah, kan? Dia kata ini AIDS ni punca daripada orang isap dadah. Dia tak sebut geng ni, geng hak ada meliwat ni, homoseksual ni, dia tak sebut. Padahal AIDS ni datang daripada dia orang ni, kan? Allahu Akbar. Dahsyat tuan-tuan zaman sekarang. Ujian kita lagi dahsyat. Orang Melayu pun dah ada dah kahwin laki dengan laki, tapi tidak kahwin di Malaysia, kahwin di luar negara. Kalau dia kahwin di Malaysia memang kena tangkap lah, kan? Allahu Akbar. Afalam yakunu yarawnaha. Allah kata apa? Afalam yakunu yarawnaha. Maka mengapa mereka masih berdegil? Tidakkah mereka selalu dapat menyaksikannya? Dalam ayat Quran banyak cerita pasal kaum Nabi Lut, kan? Dah banyak dah. Ini kali keberapa dah kita jumpa ni, kan? Kenapa Allah ulang-ulang supaya kita ingat? Dan bila Allah sebut afalam yakunu yarawnaha, kenapa mereka tidak melihatnya? Sepatutnya sewaktu kita dengar kisah-kisah para nabi dan kaumnya, tuan-tuan kena bayangkan macam video, macam filem sedang berlaku depan tuan-tuan. Kemusnahan kaum Nabi Lut ini, tuan-tuan kena bayangkan seolah dia satu filem depan tuan, kan? Berlaku bagaimana Allah angkat langit, Allah angkat bumi, dia lambung ke langit, kemudian diumban balik sehingga menjadi laut mati, kan? Laut mati itu bukan seluas Korea, kampung sawah ni tuan-tuan, satu negeri tu. Laut mati itu satu negeri besar tuan-tuan. Maknanya zaman Nabi Lut, satu negeri itu mengamalkan perbuatan liwat dan homoseksual, lesbian, homoseksual. Satu negara tuan-tuan. Allahu Akbar. Dahsyat. Tak jauh tuan-tuan. Kita alhamdulillah selamat, tapi anak cucu kita belum tentu lagi tuan-tuan. Himpitan zaman sekarang, zaman makin canggih, tapi otak manusia, iman manusia, dia balik macam zaman Nabi Lut ni, kan? Dia balik ke sana balik, kan? Walaupun canggih, segala-gala canggih sekarang ni, kan? Dengan handset, dengan bagai-bagai yang hebat-hebat, tapi iman manusia, perangai manusia, tabi'i manusia, dia akan balik ke zaman ini berapa ribu tahun ni sebelum ni, nak sampai zaman kita ni. Zaman Nabi Lut ni zaman bila tuan-tuan? Dia sezaman dengan Nabi Ibrahim alaihissalam.
Nabi Ibrahim. Tuan-tuan ingat Firaun. Kan? Firaun dengan kita berapa ribu tahun? Firaun ialah zaman 3000 tahun sebelum Masihi. Maknanya kalau campur sekarang dah 5000 tahun. 5000 tahun. Padahal Firaun tu awal dah ke belakang dah. Nabi Ibrahim, Nabi Lut ni sebelum lagi, jauh lagi tu. Kan? Mungkin dah 10,000 tahun. Mungkin, kemungkinan. Subhanallah. Adakah kita nak balik? Tapi itulah orang zaman sekarang nak bawa otak manusia supaya balik ke zaman 10,000 tahun yang lampau untuk melakukan maksiat pada Allah Ta'ala. Sebagaimana maksiat itu, orang tu telah dimusnahkan oleh Allah Ta'ala. Itulah yang dia nak buat pada hari ini. Amen. Allahu Akbar. Afalam yakunu yarawnaha, apakah mereka tidak melihatnya? Bal kanu la yarjuna nusyura, bahkan mereka adalah orang-orang yang tidak ingat adanya kebangkitan hidup semula. Nah, geng-geng ni, geng-geng hak nak balik pada liwat ni, geng-geng hak bawa bendera pelangi ni tuan-tuan, dia tak ingat hari kebangkitan. Dia tak ingat. Dia tak percaya pada hari akhirat. Hidup ni adalah dunia. Seronok dunia tuan-tuan. Seronok dunia. Tuan-tuan, kenapa Allah musnahkan kaum Nabi Lut? Sebab pengamal homoseksual ni tuan-tuan, dia tak ada ubat. Nak pulihkan dia supaya dia kembali menjadi manusia normal, tak boleh tuan-tuan. Nabi Lut diutuskan untuk mereka kembali jadi manusia soleh. Tak nak dengar tuan-tuan. Dia dah buat dah kerja liwat apa tu, dia tak akan kembali dah jadi manusia baik tuan-tuan. Ada perangai macam tu. Allahu Akbar. Macam-macam. Ini ada juga bukan viral ni, keluar dalam berita suami meliwat isteri. Ya. Itu satu kesalahan besar tuan-tuan, dosa besar tu. Tapi kalau dia dah buat kerja macam tu, dia takkan tinggal tuan-tuan. Dia mesti buat, mesti ulang, tak berhenti tuan-tuan. Cakaplah gajah, rimau, dia akan buat. Ya. Buat-buat ni. Waliyazubillah min zalik. Ratu Allah musnahkan kaum Nabi Lut. Ya. Bahaya. Dia jadi penyakit bahaya. Sebelum dia dapat penyakit AIDS, sebelum dia dapat penyakit yang boleh memusnahkan manusia dan generasi-generasi selepasnya, Allah musnahkan dulu tuan-tuan. Allah musnahkan mereka tu. Tuan-tuan tengok apa berlaku pada kaum Nabi Lut ni. Mana lebih teruk daripada Nabi Nuh, kaum Nabi Nuh. Kaum Nabi Nuh tenggelam air je. Kan? Tenggelam air je tuan-tuan. Tapi dia orang ni dilambung sampai ke langit, ditembak dengan batu-batu daripada api neraka, dibalikkan lagi bumi dia. Oh dahsyat. Sampai sekarang jadi laut mati, laut yang paling ajaib, yang orang tak tenggelam. Kan? Orang tak tenggelam. Kenapa Allah jadikan macam tu? Supaya penyakit dia tidak tersebar kepada manusia-manusia akhir zaman. Kan? Dia jadi garam paling kandungan garam paling tinggi. Kan? Laut mati. Tapi tengok laut mati, pergi duduk melancong seronok-seronok. Dia tak nampak bagaimana Allah musnahkan kaum Nabi Lut tu. Afalam yarawna. Kan? Jadi kena pesan tuan-tuan pada anak-anak kita supaya jangan terlibat dengan geng-geng pelangi ni. Jangan kita tengok anak lelaki kita berpakaian perempuan, berwatak perempuan, kita pun seronok, gelak-gelak, okey.
ini lucu, kononnya lucu. Bahaya tuan-tuan, bahaya. Bila anak-anak kita berlagak seperti perempuan, yang lelaki sebagai perempuan, itu dia ada hantu-hantu dia yang akan datang tuan-tuan. Hantu-hantu dia tu akan datang. Bahaya, hati-hati. Pulihkan daripada sekarang, kalau ada lah, kalau ada ahli keluarga kita, pulihkan dia. Jangan kita terus biarkan dia dalam keadaan begitu, kan? Biar jadi laki betul-betul laki, perempuan jadi betul-betul perempuan. Ni yang mutaakhir ni, geng-geng laki yang berbadan sado tapi gay punya orang, kan? Allahu Akbar. Badan betul-betul, kan? Tapi maknya Allah, dahsyat tuan-tuan. Tu cara dia nak menarik manusia akhir zaman. Lepas tu ada pula geng-geng Melayu yang terlibat dengan liwat ni. Dia kata apa? Saya okey je pun. Dia post dalam apa ni? Post dalam YouTube, kan? Video. Dia post. Dia kata dia, okey, saya dah 10 tahun dah mengamalkan liwat ni. Saya okey je pun. Tak lama tu nak mati je tu tuan-tuan. Tapi sebab belum sampai masa dia, dia kata okey. Dia sebenarnya nasib orang yang meliwat ni tak di-viral dalam video YouTube, apa TikTok, tak di-viral tuan-tuan. Cuba kalau ada seorang dua yang merana sebab liwat ni, kan, masukkan dalam YouTube, TikTok tu, nak tengok macam mana. Bila Allah musnahkan kaum-kaum terdahulu, sama je dengan kaum sekarang tuan-tuan. Tak ada beza. Bukan kata kita umat akhir zaman, bukan, kita tak kena macam tu. Kena je tuan-tuan. Balkan la yarjuna nusyura, bahkan mereka tidak mengharapkan hari kebangkitan, tak percaya dengan hari kebangkitan. Kalau mereka percaya dengan hari kebangkitan, mereka tak akan buat kerja-kerja yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Ayat 41 tuan-tuan, Allah kata wa iza ra'auka. Hari ni kita bicara ayat yang Allah marah je ni, kan? Murka Allah Ta'ala. Wa iza ra'auka in yattakhidunaka illa huzwa hadza alladhi ba'asallahu rasula. Maksud dia, wa iza ra'auka, dan apabila mereka menyebut nama kamu, nama engkau Muhammad, mereka hanyalah menjadikan kamu sebagai ejekan dengan mengatakan, inikah orang yang diutus Allah sebagai Rasul. Wa iza ra'auka, apabila mereka, orang kafir, melihat Nabi Muhammad, in yattakhidunaka illa huzwa, mereka tidak akan melayan Nabi Muhammad itu kecuali dengan menghina. Hina Nabi. Tengok Nabi, kan, ini kan Rasul, ini kan Nabi, dia permainkan. Allahu Akbar, kan? Kalau Nabi dan Rasul dipermainkan, pewaris Nabi, ulama-ulama lagi ya tuan-tuan, dihina. Itu pakai sarban besar pun jahat, kan? Dia ayat-ayat dia nak menganjing kepada ulama-ulama. Kan? Zaman sekarang tuan-tuan, zaman Nabi disebut dalam ayat Quran, kan? Menganjing pada Nabi, menganjing pada Rasul, kan? Orang macam ni jadi Nabi, orang macam ni kan jadi Rasul. Tak betul ni, salah ni, kan? Dia nak orang jadi Nabi ni orang macam mana? Orang yang kaya raya, orang yang hebat-hebat jadi Nabi. Nabi Muhammad SAW kaya raya ke? Tak. Nabi tak kaya. Nabi Muhammad SAW tak kaya. Nabi tak ada pengaruh, kan? Bila diutus, dilantik menjadi Nabi dan Rasul, mereka kata ini bukan. Ini bukan.
Sama dengan saya balik sikit lah tuan-tuan. Pada zaman sebelum tu, pukul 7 dah. Ha? 7 dah. Kejap lah. Kita nak berhenti dah. Nak landing lah. Betul kan? Pukul 7 kan? Dah syuruk lah. Apa ni? Zaman Talut, Jalut. Ingat Jalut dan Talut. Zaman Bani Israel. Orang Yahudi ni tuan-tuan, zaman tu dia ditindas. Hak zaman Firaun dia ditindas dah. Selepas daripada zaman Firaun dia ditindas balik. Asyik kena tindas dia kan. Datang zaman Hitler kan, kena bunuh balik. Tapi tak tahulah betul tak betul cerita tu. Setengah penganalisis dia kata cerita tu dibuat je untuk Yahudi meraih simpati dunia, supaya dunia kesian kepada Yahudi kan? Allahu a'lam lah kan? Tapi Allah sebut Yahudi ini ditindas sampailah zaman Talut dan Jalut, iaitu zaman awal Nabi Daud alaihi salam. Zaman awal Nabi Daud alaihi salam. Bila Talut masa tu Talut belum dilantik menjadi panglima perang. Jadi geng-geng Yahudi ini, pembesar-pembesar Yahudi pergi jumpa Nabi masa tu. Nabi yang tidak disebut dalam Quran kan? Jumpa Nabi pada masa tu, minta supaya Allah pilih di kalangan mereka panglima perang untuk berperang dengan Jalut. Jalut ni zalim sangat. Jalut ni memimpin tentera menindas kaum-kaum Yahudi kan? Menyebabkan mereka rasa tertekan yang amat. Jadi dia orang pergi jumpa Nabi, minta dengan Nabi pada zaman tersebut untuk berdoa pada Allah Ta'ala melantik panglima perang. Lalu Nabi dia orang tanya, betul ke kau orang ni nak lantik panglima perang? Kau orang nak berperang ke? Nanti kan aku doa minta dengan Allah Ta'ala, Allah lantik seorang panglima perang, tiba-tiba kau orang tak nak berperang. Dia orang kata tak, kami memang nak berperang. Sebab Jalut tu telah bunuh anak ahli keluarga kami. Jalut telah menghalau kami daripada tanah air kami. Kami mesti berperang, kami mesti lawan. Bila Allah lantik Talut jadi pemimpin panglima perang, lari tuan-tuan. Pasal apa? Dia kata kenapa? Dia petikai. Lantikan Allah Ta'ala tu, dia petikai tuan-tuan Yahudi. Bila Allah lantik Talut jadi panglima perang, dia kata kenapa Talut dipilih? Sebab dia tu bukannya orang kaya, orang tak ada harta, orang tak ada pengaruh. Kenapa dipilih dia? Lalu Allah cakap tak. Allah kata Talut dipilih kenapa? Kerana dia ada ilmu pengetahuan dan bastatam fil jismi. Bastatam fil jismi ni tubuh badan yang perkasa. Nak jadi panglima perang, tubuh badan kena perkasa dan ilmu pengetahuan tinggi, bukan kena ada harta benda. Tapi Yahudi macam tu tuan-tuan. Dia nak tengok orang yang nak memimpin dia ni mesti kaya raya. Sama dengan ni kan? Ini bukan Yahudi, ini orang kafir Quraisy. Bila melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia orang kata, kenapalah ini jadi Nabi Muhammad ni jadi rasul? Kenapa tak dipilih orang-orang yang lebih kaya macam Abu Jahal, Abu Lahab, orang yang kaya raya tu di zaman tu? Dia nak Abu Lahab jadi nabi kan? Allah tak pernah lantik orang yang mempunyai sejarah jahat jadi nabi tuan-tuan. Tak ada kan? Nabi ni semua di kalangan orang yang soleh-soleh, orang yang baik-baik. Jadi tuan-tuan, zaman ni orang hina nabi, zaman sekarang orang hina ulama.
Kan? Pewaris Nabi. Hati-hati tuan-tuan. Jangan kita termasuk dalam kelompok dan golongan ini, sebab Allah sediakan neraka untuk dia orang ni. Kan? Hari ni viral lagi, mungkin video yang agak lama dah, di tanah perkuburan di Indonesia terdengar suara wanita menjerit-jerit, tuan-tuan, meraung-raung dalam kubur tu. Dengar tuan-tuan. Allah nak tunjuk kepada kita manusia azab seksaan dalam kubur tu. Oh dahsyat tuan-tuan. Nak lari mana? Tak ada tempat nak lari dah. Duk meraung-raung, tak berhenti-henti meraung-raung. Kan? Diviralkan dalam TikTok. Inka adalah yudilluna, yang ni kita sambung pada pertemuan akan datang. Saya rasa cukup sekadar tu untuk pagi ni. Mudah-mudahan apa yang kita baca mengenai kaum-kaum terdahulu yang dimusnahkan oleh Allah Ta'ala, dan kaum-kaum yang menghina para nabi, para anbiya, kita jadikan pengajaran supaya kita tidak terlibat dan tidak berperangai seperti kaum-kaum tersebut. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna fahma. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.